رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bermula duka cita itu menegahkan daripada memakan makanan, dan takut itu menegahkan daripada dosa, dan harap itu harap yang kuat atas taat dan menyebutkan mati. Harap yang kuat atas taat dan menyebutkan mati itu menzuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Lalu katanya bahawa perasaan duka cita, kesedihan itu menyebabkan seseorang itu menegah dia daripada memakan makanan. Jadi kesedihan, kesusahan membawa kepada orang itu jadi kurang makan. Jadi kurang makan. Bila sedih sangat, jadi makan pula apa selera. Ya, maknanya. Sebab tu kalau orang hati senang makan pun sedap. Makan pun banyak. Tapi kalau sedih juga makan tak banyak. Makan tidak banyak. Dia nak faktor bandingan. Satu lagi kadang-kadang bila berlaku kesedihan, jadi nafsu makan pun jadi kurang, jadi lemah saja. Kadang-kadang begitu. Maka dikatakan bahawa kesedihan itu menegahkan daripada makan, menyebabkan seseorang itu jadi makan pun kurang kerana sedih. Dan takut itu, yang nak beritahu takut itu menegahkan dia daripada buat dosa. Jadi sifat takut yang ada dalam dirinya menyebabkan dia ini tidak melakukan dosa. Jadi manusia yang melakukan dosa ini kerana perasaan takut itu kurang dalam hatinya. Satu hari Nabi SAW keadaan lapar. Nabi biasa lapar. Bila Nabi biasa lapar ni, Nabi pun pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini kaya, maklum kaya, tetapi Sayyidina Abu Bakar pun lapar. Lalulah berjumpa dengan Sayyidina Umar. Nabi pun jumpa dengan Sayyidina Umar. Maknanya Nabi pergi jumpa dua orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Dan didapati kedua-dua sahabat tadi, Abu Bakar dan Umar, itu dalam keadaan lapar. Kalau macam itu kita pergi seorang sahabat Nabi daripada Ansar, orang Madinah. Lalu Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pergi rumah seorang lelaki daripada kalangan Ansar. Jumpa sahabat tu jumpa Nabi. Sahabat tu tahu Nabi memang lapar, dan tahu dulu memang lapar. Dia pun ajak makan. Mari rumah saya, ajak makan. Pada silapnya Nabi jalan jumpa dia ajak makan di rumah. Kemudian dihidangkan air kalau kita air masak, air biasa dengan buah kurma. Bila saja Nabi ambil sebiji buah kurma, Nabi kata, hadzal na'im, ini adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri. Maka tus'aluna anha, dia pasti akan ditanya oleh Allah. Tanya oleh Allah. Maknanya Nabi nak ingatkan bahawa setiap Nabi nak makan, hatta buah kurma pun Nabi kata, ingat, ini rezeki yang Allah Ta'ala beri ni. Walau makan buah kurma saja pun Allah Ta'ala akan soalkan, daripada mana buah kurma yang suti makan. Yang satu biji kamu makan tu daripada mana? Apatah lagi yang kita makan rezeki yang macam-macam rezeki. Jadi yang pertama disebut tadi, lapar mencegah daripada makan banyak. Lapar mencegah sedih, mencegah daripada makan banyak. Jadi sebenarnya yang dikatakan orang-orang soleh dahulu, orang yang mujahadah, mereka itu banyak berlapar, adalah disebabkan apa? Perasaan sedih yang ada dalam hati. Orang yang beriman dia kena ada rasa sedih. Tapi sedih pada apa? Bukan sedih pada harta benda, bukan sedih pada kehilangan kedudukan, bukan. Tetapi sedih memikirkan tentang kedudukannya di hadapan Allah. Takut menggambarkan bagaimana kehidupan di hadapan Allah, maka hati dia sedih saja. Rasa berbimbang-bimbang, adakah amal ibadahnya diterima oleh Allah ataupun tidak.
Sehingga kan ada seorang orang yang soleh yang sentiasa menangis. Sentiasa menangis. Siapa orang kata dia, kalau mu tak banyak menangis pun tak apa, mu orang soleh tu. Siapa dikatakan seolah-olah dia macam esok lusa nak masuk neraka, Allah Ta'ala nak campur. Menangis dulu. Kenapa? Takut kepada Allah. Kesan daripada takut tadi membawa pada sedih jadi kurang makan. Kurang makan inilah yang menyebabkan kita ini dipanggil mujahadah. Jadi orang yang kurang makan dia biasa kuat ibadat. Orang yang kuat makan biasanya kurang ibadat, begitu. Bila kita makan banyak, memanglah dia mengantuk mata, jadi lemah, nak ibadat pun lemah. Jadi sebab itu dia suruh kita ni, bila kita kurang makan, dia panggil kurang makan itu mujahadah. Kita nak makan tapi kita tahan. Nafsu ni dia selalu menyuruh kita buat sesuatu yang menyebabkan kita lalai pada Allah. Tapi bila dia suruh makan, kita tahan, nafsu jadi lemah. Bila nafsu lemah, iman jadi kuat. Dia akan jadi macam tu. Sebab tu bila orang berpuasa, dia kurang makan, keinginan beribadat itu lebih. Berbeza dengan orang yang banyak makan. Jadi bila dalam keadaan macam tu, dengan sendiri dia ini dengan perasaan takut dia boleh mujahadah. Kita tak boleh mujahadah sebab perasaan takut kita tak kuat. Oh, Nabi ni dia makan ketika lapar je. Dah makan tu pula berhenti sebelum kenyang. Dia buat sekali. Cuba buat sekali. Hari pertama orang, saya kata pengalaman saya masa belajar di pondok dulu, gitulah. Kita nak makan itu lapar, makan pula belum kenyang berhenti dah. Dah sehari. Esok nak makanan nasi minyak, makan sikit tak kena juga makan banyak. Lebih pada orang contoh kemarin. Sebab apa jadi macam tu? Sebab perasaan takut ni. Perasaan takut lebih. Jadi kita ini perasaan takut itu tidak ada. Jadi kita nak mujahadah tak kuat. Sedangkan jalan mujahadah kepada Allah Ta'ala ini jalan yang menghampirkan diri kepada Allah. Di atasnya lapar. Jadi bila dalam keadaan itu orang itu merasa takut kepada Allah, maka menyebabkan dia ini akan meninggalkan dosa. Sebab itu disuruh kita ini sentiasa bertafakur dan muhasabah diri. Sehingga kan Nabi setiap rezeki yang dia dapat, dia akan muhasabah setiap rezeki. Kata dia kata ini kerma sebiji ini pun ingat, kamu akan disoal daripada mana kerma ini datang. Maknanya, lalu dikatakan bahawa orang yang banyak takut kepada Allah menyebabkan dia mampu meninggalkan maksiat. Yang dia takut itu pegang awal kita ini takut sebab apa? Sebab kita banyak dosa. Banyak dosa menyebabkan lalai. Lalai ini kita lupa pada Allah. Kita lupa beribadat, kita lupa bahawa kita ini akan berjumpa dengan Allah. Lepas tu dia suruh tafakur, fikir. Kalau nak fikir, nak tengok, jangan renung kebaikan kita. Kita kena renung kesalahan kita, kita kena renung dosa kita. Kita tengok, banyak dosa kita. Tengok ibadat boleh, tapi tengok ibadat, sedikit amal ibadat, maksiat kita banyak. Kemudian kita tengok pula, kita renung pula, banyak mana nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita gunakan nikmat itu untuk apa? Lepas tu kita renung lagi, kita tengok lagi, Allah, orang-orang yang dahulu pada kita ni sudah ramai meninggalkan. Kita pula ni semakin hari semakin hampir. Tengok umur kita pula, Allah, umur kita Allah Ta'ala beri. Maknanya semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Tahun ni 38, tahun depan 37. Ada begitu. Maknanya dia tidak akan berkurang, tapi bertambah, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rasa hari ni kita umur berapa? 37 contohnya. Lalu tengok sekejap saja umur 37. Maka sekejap juga itu lagi ke depan. Maknanya, dan apabila sahaja kita berjumpa dengan Allah, kita renung apa yang akan kita bawa. Allah, sedikitnya amal. Amal yang sedikit, yang amal sedikit inilah yang kita akan bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah seseorang itu akan merasa takut kepada Allah.
Dan sebenarnya kehidupan kita ni semakin hampir. Sebab tu kita tengok dalam masa sebulan, kadang-kadang kita rasa macam seminggu. Sekejap saja. Kita hantar pelajar kita, balik-balik tengok, balik dah. Nama mana? 4 tahun dah Ustaz. 4 tahun. Mana sekejap saja. 2 tahun dah. Sekejap saja. Ini menunjukkan bahawa semakin hari kita semakin hampir. Dan kita ni yang masalahnya, semakin kita hampir, semakin kita lalai dengan Allah. Ini yang paling kita takuti. Lalu dikatakan perasaan takut, orang-orang dahulu takut, lalu menangis di hadapan Allah. Menangis di hadapan Allah, sehingga kan apabila dia banyak menangis, dia mampu meninggalkan maksiat kepada Allah Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa dan harap yang kuat atas taat dan menyebutkan mati, yakni mengingatkan mati. Mengharapkan kepada Allah agar Allah Ta'ala benar-benar menerima amal ibadat kita. Kita harapkan Allah benar-benar Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kerana Nabi SAW sendiri pun mengatakan bahawa Lau anni wa Isa bin Maryam aqadna bima kasabat. Kalaulah Allah Ta'ala mengambil apa yang aku buat dan Nabi Isa ibnu Maryam buat, kalau Allah Ta'ala hitung, kata Nabi, kalau Allah Ta'ala hitung perbuatan Nabi, akhlak Nabi, ibadat Nabi yang Nabi buat ini bersama dengan Nabi Isa dan Maryam, bima kasabat hatani la'azabna azaban. Dan saya aku kena azab. Itu Nabi. Nabi mengatakan demikian. Kalau dihitung apa amalan aku, kalau dihitung amalan aku dengan Nabi Isa ibnu Maryam, nascaya aku akan diazab oleh Allah. Ini gambaran Nabi nak beritahu. Sebab tu Nabi orang yang paling takut. Walaupun dia orang yang paling banyak ibadat, orang yang paling takwa adalah Nabi. Orang yang paling maknanya dimuliakan oleh Allah adalah Nabi. Tapi dia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sehingga dia kata, dia sendiri pun, kalau dia dengan Nabi Isa, kalau betul-betul dihitung atas perbuatan kita ni, kalau dihitung atas amal ibadat kita, tak ada seorang layak masuk surga. Kita ada seorang. Apa buktinya? Dikatakan bahawa ada seorang yang beribadat tanpa maksiat, masih lagi tak layak masuk surga. Tak ada maksiat pun. Dan kelayakan dia hanya dibawa pusing-pusing dalam neraka saja. Bila rasa dahaga, bagi minum air satu titik daripada syurga, hilang dahaga. Itulah ibadat yang kamu nak nilai dengan balasan syurga Allah Ta'ala. Nak beritahu. Sebab itu dikatakan bahawa kalau seseorang itu dia rasa dah dia sudah selamat, amal ibadatnya sudah baik, dia belum lagi selamat. Belum lagi selamat. Kalau dia merasakan dia ini Allah Ta'ala ampun, tak apalah, amal ibadat tak perlu pertingkatkan pun tak apa, sebenarnya dia belum lagi selamat. Bahkan kalau dia merasa dia beriman betul-betul pun, belum tentu dia mati beriman. Belum tentulah dia mati beriman. Kita tu akhir zaman ni belum tentu. Duduk dalam syirik tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari duduk syirik. Dalam amal pun syirik, dalam perbuatan kita pun syirik, dalam percakapan kita pun syirik. Maknanya batu tipu daya ibadat ini begitu halus, dan sedikit saja orang yang selamat sebenarnya. Satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan, tengok masyarakat, tengok umat, tengok kaum, dengar orang munajat malam-malam. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku di kalangan orang yang sedikit. Jadi Umar pelik, sebab ketika itu Islam tengah ramai, orang kafir sikit. Dekat negara itu ketika itu orang kafir sikit, orang Islam ramai. Ketika itu Islam tengah kuat, Islam tengah maju. Masa itu orang kafir hanya sedikit. Tengah-tengah itu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, masukkan aku di kalangan orang yang sedikit. Esok kan Sayyidina Umar tanya dia, aku dengar kamu berdoa semalam, masukkan kumpulan yang sedikit. Tidakkah kita di kumpulan yang ramai? Kan orang Islam kan ramai kan lebih kuat. Kenapa nak masuknya sedikit? Tidakkah kamu mendengar firman Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur? Sedikit sahaja daripada hamba Allah Ta'ala yang bersyukur kepada Allah. Dan sedikit sahaja orang-orang yang ada akal.
Sedikit saja orang yang betul-betul beribadat kepada Allah Ta'ala itu sedikit. Orang yang betul-betul hatinya ikhlas dengan Allah pun sedikit. Semuanya sedikit orang yang dekat dengan Allah. Dan sedikit juga orang yang benar-benar takut kepada Allah. Sehingga kan yang kita sebut minggu lepas, Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, kamu bercakap macam orang zuhud, tetapi kamu itu munafik. Dia kata pada siapa? Dia kata pada diri dia sendiri. Maknanya perasaan siapa rasa macam tu siapa dia menganggap diri dia munafik, padahal dia tidak munafik. Sebab tu jangan menganggap diri kita saleh. Diri kita saleh. Bahkan kita ni kalau kita hitung jauh lagi kita dengan Allah Taala. Sebab tu dikatakan kalau seorang itu melakukan amal ibadat tetapi ibadat itu tidak menyebabkan dia takut kepada Allah, sebenarnya dia semakin jauh. Orang yang buat amal ibadat ni, dia buat amal ibadat tu bukan pada dekat, semakin jauh. Kadang-kadang dalam ibadat itu dia dikira ahli maksiat. Dalam dia melakukan amal ibadat. Kenapa? Kerana ujub, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya. Lalu dikatakan bahawa orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah dia takut. Takutlah yang menyebabkan orang itu mampu meninggalkan maksiat. Kerana ada perasaan takut. Takut kepada Allah, azab Allah Ta'ala ini begitu pedih, tidak mampu kita menahannya. Lalu dikatakan bahawa orang-orang dahulu sentiasa menangis. Dan setiap kali maknanya setiap kali saja ada kematian, hatinya rasa takut. Mungkin besok lusa dah akulah. Keadaan ni macam tu. Dan dia merasakan bahawa kehidupannya semakin hari semakin hampir dengan Allah, sedangkan amal ibadat ni kurang. Lalu dikatakan bahawa dan mengingatkan mati, harap kuat untuk taat dan mengingatkan mati. Menyebut tu mengingatkan mati, itu menzuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Mengingatkan mati menyebabkan itu zuhud. Zuhud ni dengan erti kata hatinya tidak terpandang kepada dunia dah banyak-banyak. Nak dapat dunia banyak-banyak pun dia bimbang juga nanti akan dipersoalkan di hadapan Allah. Jadi akhirnya kenapa? Kerana ingat aku cari banyak-banyak pun aku tinggal dulu. Kita akan tinggal cari banyak-banyak. Kemudian kita duduk sibuk, duduk fikir-fikir ke benda macam tu pun, kita pun akhir sekali akan binasa. Sebab tu dia sebut alhaakumut takasur. Suka orang ni yang banyak-banyak tu alha. Maknanya orang tu duduk dalam celaka. Ayat dia kata alhaakumut takasur, ataupun kita sebut binasa. Binasa bagi orang yang takasur. Takasur ni maknanya suka kepada banyak-banyak. Suka kepada banyak-banyak. Harta banyak, ilmu banyak pun binasa. Bila sebut takasur ni banyak ni, kadang-kadang ilmu banyak pun binasa. Pengaruh banyak pun boleh binasa juga. Ada anak mereka banyak, ramai pun binasa. Harta, kedudukan banyak-banyak ni boleh binasa. Hatta zuktumul maqabir, sehinggalah kamu semua pergi ziarah kubur-kubur. Baru sudah. Bukan ziarah kubur. Maknanya orang ini akan binasa kerana bila dia nak banyak-banyak, dia tak sedar. Dia akan suka dengan banyak, sedar-sedar dalam kubur. Mana ada manusia puas dengan aku yang dia ada? Taklah puas. Hatta kita pakai kenderaan paling hebat dah, tengok ada lagi orang hebat pada kita. Ni yang lemah. Ada lagi orang hebat pada kita. Kalau boleh dalam Terengganu ni biar kita seorang saja pakai kereta ni. Biar kita pusing tu orang pakai tengok belakang. Maknanya mula-mula begitulah. Lama-lama 2-3 orang ada pula. Comel lagi pada dia. Susah hati. Saya pernah pergi di satu tempat, kawasan tanah kosong. Bukan tanah kosong, ada tanah lapang, ada rumah. Rumah tu tak banyak lagi lah. Jadi suruh pergi rumah dia, saya pergi lah. Dalam pergi saya nampak rumah yang paling besar. Saya kata rumah saya, kita pergi rumah tu lah. Rumah tu lah, saya pun tahu rumah yang ni. Kita pergi rumah tu lah, saya kata. Orang rumah kita pun suka kata. Jadi kita tak tahu rumah dia macam mana. Saya pun mahal, saya pun telefon. Dia pelan-pelan rumah tu lah.
rumah yang paling besar tu lah. Masa tu saya pergi tu memang nampak dari jauh saya kata aku dah pak main-main ke orang rumah kita je. Itu. Baiklah, kawasan rumah tu rumah dia paling besar. Selang 2-3-4 tahun saya pergi rumah dia kecil kan. Mana rumah dia kecil lah. Dulu besar lah tak ada lah. Tapi akhirnya kita pergi tengok, rumah dia kecil sekali. Begitulah. Begitulah keadaan. Jadi nak beritahu, orang yang terlalu maknanya memikir perkara-perkara yang lebih-lebih ini boleh membawa lupa kepada kematian. Tapi orang yang selalu ingat kematian, dia boleh zuhud kepada dunia. Zuhud ni bukan kata rumah kecil, ustaz ni zuhud rumah kecil. Bukan zuhud, tu memang tak ada. Maknanya zuhudnya itu bukan zuhud. Bukan zuhud. Kalau harta banyak beli buat rumah kecil itu berlaku, bukan zuhud. Zuhud ni tak ada kena dengan harta sebenarnya. Maknanya zuhud tidak ada kena-mengena dengan harta. Orang ada pandang macam tu. Zuhud ni kena-mengena dengan hati. Salah apa ke hati? Hati tak ada salah kena. Nabi pun ada kenderaan kuda dia. Imam Malik pun ada kenderaan kuda dia. Tapi tengok Imam Malik, dia ada satu kuda. Kuda ni dia sangat kasih, dia sangat sayang kuda. Sangat sayang pada kuda dia. Kuda warna apa, hitam, putih, tak ada ingat. Bila Imam Syafi'i duk jaga kuda tu, sayang pada kuda tu, dia tanya, mana dah pernah ambil? Mana dia bagi ya? Ada. Sebab hati ni tidak bergantung lagi. Hati ni tidak bergantung lagi kepada kehidupan dunia, maka itulah dipanggil orang yang zuhud. Jadi sebab apa? Menghasilkan zuhud ini adalah ingat kematian. Kalau ingat kematian, Allah, mari fikir, Masya Allah, takut kita. Sebab kita ni terpedaya berlaku. Sesuatu yang ada. Sebab tu dia panggil kita tertipu dengan apa yang kita lihat. Kita lihat macam kita tengok Fata Morgana, tengok daripada jauh macam ada air saja. Saya pergi tempat tu tak ada apa. Macam orang yang bermimpi. Dalam mimpi kaya, mimpi bangun daripada tidur tak ada apa, tak ada benda pun. Maka dikatakan bahawa ingat kepada mati ini, ingat kepada kematian, membawa kepada dia itu zuhud kepada dunia. Dan juga harap sangat ingin kekuatan, harap yang bersangatan untuk melakukan taat, maka menyebabkan dia ini zuhud kepada dunia. Dan yang kedua, kita kena ada sifat harap kepada Allah. Tak ada kita nak harap ibadat berat kita harap rahmat Allah. Harap pada rahmat Allah. Bila kita ada harapan, harap pada rahmat Allah. Yang kedua, supaya memudahkan atas menanggung kepayahan. Yang pertama, bila kita harap, dia kata bila kita harap kepada Allah, dia jadi semangat buat ibadat. Harap ke pahala, harap ke syurga, mana tu jadi semangat. Yang kedua, dia kata kalau kita harap sungguh pada Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala terima harap nak dapat sesuatu, maka yang payah tu jadi mudah. Yang payah nak buat amal ibadat ni jadi mudah. Sebab tu kadang-kadang dia ajar juga, beritahu juga, Nabi beritahu fadilat ada juga. Orang yang buat macam ni, fadilat dia macam ni. Orang yang buat macam ni, fadilat dia macam ni. Macam Allah Ta'ala sebut, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada waktu malam bertahajudlah kamu. Orang yang bertahajud ni nanti dekat negeri akhirat akan diberi maqaman mahmuda, akan ditempatkan di kalangan orang-orang yang terpuji, di tempat yang terpuji. Jadi tujuan dia di antaranya untuk membangkitkan semangat untuk buat amal ibadat kepada Allah. Bahkan kadang-kadang kalau kita malas buat amal ibadat, kita boleh kita nak bangkitkan semangat kita ini dengan kita tahu orang lain. Orang lain tu Masya Allah kuat sungguh ibadat, aku kena kuat juga lah. Jangan tengok orang lain, aku malas, dia malas lagi. Kau bila dia dah buat ibadat. Kita boleh kokak-kokak kau ngaji, dia abatal dah tu, bagus aku dia. Ini jadi malas ibadat. Sebab tu dia suruh datangkan semangat, kita kena tengok. Sebab itu dalam bab akhirat kita kena tengok orang atas daripada kita. Dalam bab akhirat tengok orang-orang yang lebih atas pada kita, yang lebih baik pada kita, lebih soleh pada kita. Dalam bab dunia kita kena tengok orang bawah daripada kita.
Dalam bab dunia, kita ni ada mutu je. Orang lain pastikan tengok bawahnya dia kata-kata. Tapi kalau bab ibadat tengok ke atas. Biar datang semangat kita buat amal ibadat. Kadang-kadang diceritakan sebab tu kita tengok orang-orang tabligh. Orang tabligh ni bagus dia kenapa dia? Dia kuat beramal orang tabligh. Itu marah-marah dia pun dia tak beramal macam dia. Maknanya dia kuat. Sebab apa dia kuat? Sebab di antara kelebihan dia suka baca fadilatul amal. Siapa yang macam ni fadilat dia begini, siapa yang macam ni fadilat dia begini, siapa yang macam ni fadilat dia begini. Jadi dia cerita fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan, dia pun jadi semangat. Dia pun jadi semangat. Sebab apa? Nak mengejar kepada fadilat lagi. Pekat awal memang kita kejar fadilat. Tapi sampai lama bila kita dah buat amal ibadat, kita tak kira dah fadilat. Tu dalam fiqh pun kita boleh berikan kita ajar. Kalau semayang apa hari ni seria. Malah pergi ngaji ya. Malah pergi ngaji. Nak ngaji tak? Tak pergi ngaji. Maknanya kalau pergi ngaji apa pergi seria. Gila lu ngaji. Tengok baca tu ingat tak kaki boleh seria. Tak apalah. Tapi bila dah takkan dia nak gitu lagi. Tak apalah. Sebab tu kat awal ni disuruh kita bangkitkan ibadat ni biar kita dapat tengok sesuatu supaya kita mengharapkan dia. Ada syurga, ada pahala, ada bidadari. Apa yang jadi baru malam. Semangat jadi nak beritahu harap macam itu memudahkan menanggung kepayahan yang berat. Walau berat macam mana pun dia boleh tanggung kepayahan tadi. Dan kesukaran taat dan kepayahan buat taat. Kerana buat taat ni bukan mudah. Kita rasa je senang, payah buat taat. Kalau kita boleh buat taat, payah pula nak istiqamah. Apa terusan tu? Jadi yang menyebabkan orang tu boleh tahan kepayahan tu kerana harap yang begitu tinggi. Maka kita boleh ambil fadilat mengharapkan sesuatu. Boleh kita tak dalam hati ni. Maknanya kalau aku semayang sunat duha, Allah Ta'ala akan menambahkan rezeki. Untuk semangat, ada pun Allah Ta'ala beri rezeki itu kita serah pada Allah. Itu pekat awal, tapi dah lama-lama tak apalah buat amal ibadat pun serah pada Allah. Jadi nak beritahu di sini kesukaran dalam melakukan taat. Dan melakukan taat ini bukannya mudah, suka juga payah. Dan ingat, orang yang buat amal ibadat ni, kalau dia ibadat dia belum lagi istiqamah tu, tidak mustahil boleh jatuh kepada orang yang meninggalkan ibadat. Daripada dia ahli ibadat, tiba-tiba boleh jatuh kepada orang yang meninggalkan ibadat apabila dia belum lagi istiqamah. Sebab tu ibadat-ibadat ni kadang-kadang dia tak gaduh banyak. Ada sahabat Nabi dia buat banyak-banyak. Nabi beritahu dia, kamu ni pada batas tubuh kamu ada hak kamu. Janganlah sampai tak tidur malam, tak makan, tak minum, buat ibadat sangat. Jangan juga. Tapi buat padam-padam dulu. Memang semangat, kadang-kadang main semangat. Saya dulu masa duduk pondok, kabur main sunat aku, buat belaka. Dulu. Jadi kabur dia dah buat belaka. Maknanya semangat, memang semangat. Semangat. Dulu puasa, satu hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni niatlah bulan Ramadan. 3 hari tak tidur, baca Quran. Esok kan mak 3 hari dah puasa. Boleh agak sungguh. Rupa-rupanya sebab tu dia sungguh. Kita dalam buat amal ibadat yang disebut oleh Nabi, ahabul a'mali ilallah adwamuha wa iqalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah, ada amalan yang sedikit tapi berterusan. Tak apa, sedikit tak apa. Asalkan dia dalam keadaan istiqamah, itu yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntutnya, dia tahu barang yang dia cari ataupun barang yang membahagiakan dia, apa yang dia tuntut, iaitu syurga ataupun pahala yang dia cari tadi, maka mudah atasnya barang yang dibuangkan yang indah-indah padanya. Jadi mudah dia nak buang benda-benda yang menyukakan dia. Memanglah kita suka, kadang-kadang kita suka, contohnya kita suka tengok TV. Kita suka tengok TV di masa pas satu-satu, pas drama-drama mula tahajud cinta, lepas tu cinta Madinah, Allah. Maknanya lepas ada saya jadi semangat tengok cerita-cerita tu. Akhir sekali bila kita tahu ada lagi yang lebih baik lagi, ada lagi yang lebih baik yang kita tuntut lagi, terlebih pahala apa-apa, benda-benda yang kita suka ni kita boleh tinggal. Benda-benda yang kita suka ni boleh tinggal. Kadang-kadang ada benda yang kita suka tu melalaikan kita.
melalaikan kita. Tapi bila kita faham bahawa dalam kita beribadat kepada Allah ada janji-janji Allah, ada kebaikan-kebaikan Allah. Ada seorang sahabat tu, dia main apa? Dia suka kepada, saya lupa dah, kuda suka kuda. Dia suka pada kuda. Jadi dia selalu, orang kata galik ni kuda dia. Jadi Nabi beritahu pada dia, dia kata kuda di sini ni, di dunia ni aku tak tu mana. Dekat akhirat nanti dalam syurga hebat lagi kuda. Lepas tu sahabat Nabi tanya, dah kuda dalam syurga macam mana? Oh, Nabi kata kuda dalam syurga itu ada sayap. Sayap. Kemudian bila dia apa dia panggil? Dia keborkan, kibarkan. Dia kibaskan. Jadi dia kibas, kebor, saya faham sudah. Bila keborkan sayap dia tu, perjalanan sayap macam-macam. Lepas tu dia tanya lagi. Lalu Nabi sebut, oh kuda itu cantik, hebat. Jadi dia semangat. Bila semangat, dah dalam syurga boleh naik kuda ke? Dia tanya Nabi. Nabi kata, pastikan kamu menjadi ahli syurga. Pastikan kamu menjadi ahli syurga. Lepas tu sahabat Nabi ada je minat yang, ya Rasulullah, kambing ada dalam. Mula tanya. Tanya. Nabi orang bijak sana. Lepas tu sahabat Nabi tanya, saya lupa dia tanya apa. Nabi kata, apa sahaja yang kamu nak tanya, yang kamu suka di atas ke dunia, ada. Ada. Tapi pastikan kamu menjadi ahli syurga. Nabi kata, kalau Nabi tak kata, habis tanya, Arna ada tu, ikan sila ada tu, ayam seramu ada tu, habis. Jadi Nabi kata, ada belaka. Tetapi pastikan kamu itu menjadi ahli syurga. Jadi Nabi membangkitkan semangat dia untuk buat amal ibadat. Amal ibadat. Ini biasanya bagi orang-orang yang baru-baru masuk Islam ataupun baru-baru nak buat amal, Nabi akan kata macam tu. Tapi kalau dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar, Nabi tak kata gitu dah. Nabi tak kata begitu dah. Jadi nak beritahu kita ni, oleh kerana jiwa kita lemah dalam beribadat, hati kita lemah beribadat, maka dia suruh buat sesuatu untuk membangkitkan. Membangkitkan semangat untuk melakukan amal ibadat. Jadi ibadat-ibadat ni tentang semangat. Lepas tu kadang-kadang bila benda ni, orang-orang kadang-kadang boleh buat amal ibadat banyak. Tuan guru saya tu, dia boleh semayang malam, dia berhenti subuh. Macam saya tu, boleh tidur malam, bangun-bangun subuh. Lebih kurang tapi perbuatannya berbeza. Maknanya, jadi dia boleh bangun malam. Kalau dia tanya, dia akan jawab. Jadi maknanya fikir pada nikmat Allah Ta'ala banyak, dosa banyak. Jadi benda-benda gitu yang membangkitkan amal ibadat kepada Allah. Jadi dikatakan di sini, dan barang siapa membaikkan baginya sesuatu, kalau dia mengelokkan sesuatu dan gemar ia padanya, akan sebenar-benar gemar, ditanggungan akan kepayahan dan dihiraunya dengan barang yang jatuh atasnya daripada kepayahan. Kalau dia inginkan sesuatu, dia gemar sangat, suka sangat sesuatu. Kalau dia dah suka sesuatu, dia tak fikir dah kepayahan, dia fikir dah kemudaratan, sebab dia suka kepada sesuatu. Memang begitu. Kalau orang dah suka ke apa-apa, dia tak fikir dah. Kadang-kadang apa yang ribat tu memang bahaya. Dia suka kepada apa-apa kayu, dia masuk dalam tak, dia tak fikir dah gimana sini dah sikit. Sebab dia suka. Dan orang dah suka tak kira dah. Dia tak fikir dah. Kenapa saya tak fikir kepayahan? Kerana dia inginkan sesuatu, dia gemarkan sesuatu. Sebab itu, saya dulu pernah tanya Tuan Fadilah, mana tak buat amal ibadat pada umur dia tu membanding kita. Masa tu kita muda lagi. Ini pun muda lagi juga. Umur belasan tahun ni. Tapi tak boleh nak lama ibadat dia. Dengan kuat amal ibadat, dia kata dia ni malas sebenarnya. Hak tengok tu, hak tengok rajin, hak tengok malas banyak lagi, dia jawab dia. Tengok malas tu banyak lagi ada. Kemudian dia kata, kita bila buat amal ibadat, semua orang buat ibadat mula pada malas lah. Tapi dia tebang lah. Orang Terengganu kata tebang. Bukan tebang, tebang.
Jadi nak beritahu, dia cuba tak cuba. Cuba dia kata dia buat kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak pernah putus asa. Siapa satu pekat dia kata bila kita rajin buat cuba-cuba juga rajin, jadi hilang malah. Dia jadi hilang malah. Bila dah jadi hilang malah, dia jadi suka. Kalau tak main sunat gelisah. Kita gelisah orang ajak main sunat. Kita gelisah orang ajak main sunat gelisah. Bangun kita buat qiyamul malam ni. Anak bukan tak boleh buat, tapi takut dosa. Dia jadi gelisah. Dia sampai satu peringkat, bila orang tu dia lawan sungguh, akhirnya dia jadi gemar. Dia jadi suka. Dia jadi suka, tak ada kepayahan dia jadi hilang begitu saja. Kenapa keinginan yang begitu tinggi? Kalau demikianlah dia kata, kalau orang tu mengelokkan sesuatu benda, ataupun dia benda tu nampak molek, jadi suka. Jadi suka. Akhir sekali bila dia dah suka, akhirnya dia pun tidak hirau dah kepayahan yang jatuh daripadanya, atasnya daripada kepayahan dan belanjanya. Dan tiada dihiraukannya dengan barang yang jatuh atasnya daripada kepayahan dan belanjanya. Maknanya dia sanggup habiskan segala-galanya, harta benda dia untuk mendapatkan apa yang dia kehendaki tadi. Dan barang siapa kasih akan seseorang, ini lah contoh yang paling mudah. Apabila seseorang itu kasih pada seorang yang lain, barang siapa kasih akan seorang yang sebenar-benar kasih. Tengok kalau orang cakap, orang kasih cakap, tak nak takut. Lautan api sanggup digenangi, nak takut. Tak pernah basuh. Maknanya mandi tak basuh, mandi pesender lah tak basuh, tak faham. Maknanya makan doknya. Dah dimakan dah doknya. Makan ni biasanya. Jadi nak beritahu, kalau seseorang itu kasih kepada seseorang dalam keadaan sebenar-benar kasih, betul-betul dia kasih tadi, saya ditanggungnya akan percubaannya. Dia tanggung segala kesusahannya. Allah kalau tunggu kekasih 2 jam tak apa, mana tak ada marah-marah pun. Masa sebelum nikah lah. Dan nikah anak 7, anak 8, maknanya nak pergi jalan lambat sikit marah. Masih lambat sikit je. Oh, tu soleh lebih tu pakai baju gini-gini. Saya kosong-kosong baju lah. Orang duk tunggu dia, awak lambat saya tinggal. Tak tinggal, tak pergi marah. Padahal dulu masa sebelum nikah 2 jam je. Tak tahu ni. Sampai sepak batu marah ke batu. Batu apa tu berjalan ni? Maknanya marah ke batu. Tapi selepas 10 tahun ada anak, awak tak mana mati awak? Batu tak apa. Baik, maka dikatakan bahawa pada jumpa dah. Nascaya ditanggungnya akan percubaannya, kesusahan dia akan tanggung hingga didapatnya dengan yang demikian itu. Percubaan itu bagi daripada lazat. Maka tiada engkau lihat orang yang berkhendak akan madu, tiada dipikirnya akan gigit lebah. Gitulah sampai kepayahan itu dikira macam satu kelazatan. Takut dia yang benda payah, tapi dia nak ada sesuatu yang lebih lazat, maka kepayahan tu dia tak apa nampak, dia nampak kelazatan. Jadi orang kadang-kadang dia nak kemati. Faham? Maka dia tak fikir dah lebah-lebah gigi dia ke apa-apa tak fikir. Kerana dia tahu khasiat madu tadi. Begitu juga kalau orang sakit. Bila orang sakit tu ada penyakit. Ada seorang tu mari, dia sakit apa tu, dia kata kena mandi 7 sungai. 7 sungai pula kena subuh pula. Kena mandi 7 sungai. Lepas pada tu dalam keadaan sebelum subuh pula kena berendam sungguh. Maknanya buat nak ubat. Masya-Allah. Saya pun sanggup. Saya ingat kata 10 sungai, jadi 10 sungai. Kenapa jadi macam tu? Kerana nak nampak maknanya kesusahan dia tangguh, kerana dia nak sesuatu. Kalau kelazatan. Jadi madu itu nak dapatkan madu mesti kena gigi lebah. Kena gigi lebah. Gitulah. Pakai terpaksa dah.
Macam orang nak bermadu. Banyak kadang-kadang bila dia seorang lagi kok mari jumpa kita orang kepada Ustaz. Dapat sendiri tu. Maknanya nak madu ni kena gigi lebah. Kena tahan minggu 2 minggu. Itu gambaran gigi lebah tu. Gigi lebah tu minggu 2 minggu. Siapa dia sanggup mari dia berjauh. Dia start kereta tu panjang perjalanan. Mari jumpa kita kabar balik mula. Ambil modal gitu. Padahal telefon boleh tapi tak puas hati. Tak puas hati. Jadi kadang-kadang begitu. Sanggup tak fikir dah gigi lepas. Kerana ingat pada masa manis madu. Kerana ingat kepada manis madu tadi, maka tak fikir dah gigi lepas. Mana kesusahan. Sebab tu kadang-kadang yang dapat orang boleh bangun malam tu dia memikirkan fadilat, kelebihan. Kalau buat macam ni dapat ni, kalau buat macam ni dapat ni. Ini satu jalan untuk kita nak memberi semangat kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Dan orang yang mengambil upah jadi dihiramnya naik tangga yang tinggi. Maka orang tu nak ambil upah. Dia tak kira dah umpama dia cat rumah. Kadang-kadang cat rumah, cat bangunan ni kata nama. Salah terpijak apa jatuh. Boleh jatuh. Tapi tak fikir dah kerana dia punya upahnya mahal, ganjaran dia mahal, maka dia sanggup menghadapi risiko tadi. Maka demikianlah dikata kita dalam nak melakukan ibadat, payah memang payah. Kepayahan tu payah. Kadang-kadang kita terpaksa juga lawan juga untuk dapat melakukan ibadat. Tapi nak lawan tu macam mana? Nak lawan tu yang kena ingat tu. Ingat kelebihan. Dapat kalau kita buat macam ni akan dapat di sisi Allah Ta'ala. Serta menanggung yang berat-berat sepanjang harinya. Dan kadang-kadang sanggup menanggung yang berat-berat. Ada setengah orang bekerja, siapa orang kata kerja rank, akad tugas, mendapat digandung. Kadang-kadang Allah tengok maknanya kerja. Kenapa? Kerana untuk dapatkan sesuatu hasil. Pada waktu yang sangat panas, kadang-kadang bekerja di tengah panas. Satu sahabat Nabi dia nampak ganjaran, maknanya tak rasa semayang tengah panas. Semayang tengah panas, mereka semayang itu pun dalam keadaan lama, diri tegak, sampai burung tegak atas kepala. Ingat bagus. Mana duduk atas kepala dia. Tak gerak dia. Ya, tiba-tiba rokok, baru burung terbang. Orang ingat bagus. Maknanya semayang tengah panas, musafir, berjihad, mereka sanggup. Kenapa? Kerana nak dapatkan ganjaran. Kalau sahabat-sahabat Nabi bila sebut buat jihad, Masya Allah, hebat dia. Siapa menangis tak ada pergi jihad. Kita kena pilih menangis. Kalau dipilih, dia Nabi ajak sahabat pergi berjihad. Tapi siapa-siapa yang ada kenderaan, yang ada kuda, yang ada baju perang, yang ada kelengkapan perang boleh pergi. Jadi ada sahabat-sahabat yang tak ada benda tau, ngadu pada Nabi. Nabi kata dia pun tak ada apa-apa tau. Tidak ada. Sayyidina Osman pun dah sumbang banyak, tak ada apa-apa. Maka tak boleh pergi perang. Maka Nabi tak izinkan dia balik beramai-ramai, menangis. Kenapa menangis? Kerana tidak dapat ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Sebab tu kita ni diajar agar memikirkan ganjaran Allah. Tidak ada masalah, kita fikir supaya semangat kita melakukan amal ibadat pada Allah. Jadi orang ni sahabat-sahabat Nabi, orang salafus soleh, orang-orang yang terdahulu, mereka memikirkan ganjaran Allah. Mereka memikirkan ganjaran Allah sehingga mereka boleh maknanya benda-benda yang melazatkan mereka itu mereka boleh tinggal. Kenapa? Kerana memikirkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ingat dia akan daripada ambil upah 2 dirham, 2 dirham je. Ini contoh je. Mana daripada dapat upah, maka dia sanggup tengah-tengah panas. Dan pada petang-petang, kadang-kadang petang-petang hari panas-panas. Dan orang yang membuat bendang, orang buat bendang, kadang dia buat pagi ke buat bendang, tiada ia memikirkan dengan kepayahan panas dan juga dito. Saya tambah je. Tak ada. Maknanya, jadi kadang-kadang bila buat bendang nak dapat ke hasil tu, dia tak fikir tak. Panas ke susah ke payah, dia tak fikir tak. Maknanya, tapi untuk mendapatkan hasil, maka kepayahan itu ditinggalkan, dia tidak fikir, kerana dia memikirkan hasil yang didapat. Maka demikianlah kita tidak dapat tidak, mesti akan berjumpa dengan Allah. Masa kita tidak tahu.
maka dikatakan bahawa Allah Ta'ala ada beri jaminan, ada beri janjian. Satu janji yang baik, satu janji yang buruk. Maka janjian yang baik ini umpama syurga, pahala dan sebagainya, maka tidak salah Imam Ghazali memberitahu kepada kita untuk kita nak semangat buat amal ibadat, maka kita boleh ingatkan ganjaran-ganjaran daripada Allah. Supaya hati kita ni betul ingat kepada Allah Ta'ala, boleh melakukan amal ibadat kepada Allah. Kadang-kadang kita ni kadang tak mari ingat benda tu, dia jadi malah beribadat. Malah beribadat kepada Allah. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak banyak fikir ganjaran, tapi dia banyak fikir apa ni, balasan Allah Ta'ala. Sehingga kan balik jalan letih-letih dah, tengok pada masyarakat nak tidur dah, letih berehat, orang beritahu pada dia, ada lagi orang yang tidak yang terbiar, yang kamu tak ambil berat dia. Dia pun bangun. Orang tu kata, kan kamu baru dapat laporan, apa salahnya besok? Nah, kamu pun letih juga, besok lah, ni besok dah. Sebab baru dapat tadi, mesej baru sampai. Maknanya baru dapat tadi pun kan letih kan. Dah tu katanya dia tetap juga. Kerana apa? Kerana ini di bawah tanggungjawab dia. Kalaulah seekor kedai hilang di hujung kampung, dia pun akan dipersoalkan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi perasaan yang takut inilah yang menyebabkan orang dia boleh tak tidur malam. Perasaan takut ni sampai dia lupa dah. Letih, dia lengah letih kerana rasa takut kepada Allah. Jadi kita ni, dia boleh dua. Sama ada nak fikir tentang ganjaran, pahala dan sebagainya, ataupun fikir azab. Fikir azab pun boleh menyebabkan, biasanya fikir azab boleh menyebabkan tinggal maksiat. Fikir ganjaran boleh menyebabkan menambah ibadah. Jadi dua perkara ini memang diperintahkan, yang disebut oleh Imam Ghazali, agar kita semangat buat amal ibadat kepada Allah. Jadi kalau kita tahu ganjaran-ganjaran, kita nampak, kita jadi semangat. Nampak, kita pergi belajar ni, dapat pahala. Tapi oleh kerana pahala tu tak nampak macam mana pahala. Macam mana duk pahala ni pahala, ada tak nampak dia tak semangat. Tapi kalau kita orang yang nampak, dia semangat. Sebab tu bila dia nampak, dia tak rasa susah hati dah. Dia infak fisabilillah pun dia tak rasa susah hati, dia tolong orang pun dia tak rasa susah hati. Kerana apa? Kerana dia nampak ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa dan orang yang membuat benda itu tiada ia memikirkan dengan kepayahan panas dan mengerjakan yang payah-payah. Dia pun tak fikir apa-apa yang payah-payah, dia tak payah fikir dah. Kerana apa? Kerana dia memikirkan ganjaran, memikirkan balasan. Maka boleh bagi kita memikirkan balasan dan penat. Yang payah-payah dan penat-penat sepanjang tahun, tak ada fikir dah. Kerana apa? Kerana inginkan balasan ataupun hasil, inginkan hasil. Kerana ingat dia akan mengerak padi dan dapat buah. Ingat dia duk ketam padi. Masa bila masa ketam padi tu suka duk ketam padi tu. Orang ingat inilah hasil penat lelah yang dia cari, yang dia buat macam ni. Ini bagi orang yang pergi padi lah. Saya dulu pernah juga cedur padi. Sekali tu cedur satu petrol tu saya ambil lah tu. Mari hujan macam buah habis. Dah pergi cenderung dah. Tak jadi. Jadi nak beritahu, tapi betul kalau orang buat. Sebab tu orang yang mengaitkan, dia sanggup tak tidur malam. Allah boleh dia jaga malam. Maknanya dia boleh jaga malam. Daripada pukul 1 sampai ke subuh, tak ngantuk mata. Tunggu tu minat. Minatnya maknanya tak ngantuk mata. Boleh tu. Cuba dia suruh dia semayang. Kadang mari mikir, pegang tasbih pukul 1 pagi, zikir dah 100, tidur. Kena tengok bola juga kesengan. Tapi kalau kita tengok bola, boleh tengok bola, tengok apa. Ni hati kita ni, sebenarnya hati kita ni dia tertarik dengan apa yang kita gemar. Kalau kita gemar benda tu, jadi semangat benda tu. Jadi kalau kita gemar pada ibadat, dia lebih, jadi dia lebih. Maka sebagaimana kita gemar kepada perkara-perkara macam permainan, maka boleh juga kita gemar pada melakukan amal ibadat pada Allah.
Tapi nak gemarkan tu itu dia kena ada satu semangat, ataupun kita kena dapat faham kita buat ni apa yang kita dapat, ataupun kalau kita tinggal apa yang kita dapat. Jadi perkara-perkara yang macam inilah yang menyebabkan seseorang itu rajin buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan demikian lagi, hai saudaraku, segala orang yang ibadat, yang mereka itu mempunyai ijtihad, orang yang beribadat bersungguh-sungguh, apabila ingat mereka itu akan syurga daripada keelokan kedudukannya dan bagi nikmat-nikmatnya daripada mahligai dan bidadari. Tengok, kalau buat amal-amal ibadat, dia teringat pada syurga. Tapi Ismail kamu kata, muka dah malu ingat ke syurga, dia kata. Ismail kamu kata dalam satu kuliah, dia kata muka dah malu ingat ke syurga, tengok amal ibadat kita. Fikir betul juga. Tapi tak apalah, Imam Ghazali kata untuk kita buat amal ibadat, kita boleh ingat ke syurga. Lain daripada syurga, ingat kepada nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga tadi, boleh menyebabkan seorang itu bersungguh-sungguh. Apabila ingat mereka itu akan syurga yang elok kedudukan di dalam syurganya, dan bagai-bagai nikmat daripada mahligai, ingat mahligai. Sedangkan Nabi pun sebut, siapa yang buat macam ni dapat bahagian macam ni, buat macam ni dapat bahagian macam ni. Dan juga bidadari, makna bidadari yang dijanjikan. Kalau guru saya tu seorang tu, kalau sebut main malam, dia sebut bidadari tak? Main malam bidadari semua dia. Kalau kita tinggal bidadari dunia, tak kita kejar bidadari akhirat. Baru malam ya, ingat ke bidadari? Maka akaklah takbir saja aku main tahajud kerana bidadari. Alih tak. Jadi nak beritahu ada seorang dia ini soleh, dia memang tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Tak pernah tinggal sembahyang tahajud, tak pernah tinggal satu hari dia rasa letih. Maka bila rasa letih, dia nak tidur, dia niat malam ni nak cuti lah. Nak cuti lah, rasa malam ni rasa tak nak bangun-bangun subuh tabuh dah. Tahajud, dia nak cuti. Jadi dia niat dalam hati tidur tak bangun tak tahajud. Sedangkan dia ni orang yang tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Tak pernah tinggal sembahyang tahajud. Lalu malam tu dia bermimpi ada seorang bidadari. Orang mengebuk-gebuk pada bidadari tu, dan dia pun nak juga ke bidadari tu, tak layak kali. Akhir sekali ditanya bahawa bidadari ini memang untuk dia, tapi oleh kerana dia tak mau bangun sembahyang malam, maka diberi pilihan pada lelaki-lelaki yang lain. Dia pun terkejut. Hai, mana boleh lepas peluang. Kata dia ada. Habis mayang tu jangan kata begitu. Bangun, habis air semayang, maya ingat, boleh bidadari. Tapi nak beritahu, itu semangat untuk kita buat amal ibadat. Bagi kita pekat orang awam, dia ikhlas lagi. Maknanya, tapi bagi orang-orang yang muqarrabi, yang dekat dengan Allah, kita tak fikir dah begitu. Tengok Abi itu Adawiyah kata apa? Kalau aku ni nak pergi syurga, kalau aku ini beribadat kerana takut neraka, buat asal dalam neraka. Kalau itu beribadat kerana nak syurga, jangan pergi masuk syurga. Ini orang yang sudah cinta pada Allah. Cinta pada Allah. Sebab tu Syekh Yusuf kata, betul ke orang tu cinta pada seseorang? Kalau dia cinta pada orang perempuan itu, tapi perempuan itu kaya, tak pula 70 tahun dah pasal kaya. Maknanya, jadi tak pula kaya itu bukan cinta yang sejati. Itu cinta yang bukan cinta yang sebenar. Dia cinta yang palsu. Jadi nak beritahu bagaimana orang perempuan tu dapat tahu? Bukan ke saya, ke hati saya. Macam mana rasa? Maka orang-orang yang muqarrabin, yang betul-betul dekat dengan Allah, dia bukan nak pada syurga, dia nak Allah. Allah Ta'ala tak boleh syurga pun apa. Orang yang betul-betul dekat. Sebab tu ada seorang buat amal ibadat, Allah Ta'ala atau malaikat kata, mu ni ahli neraka. Kata biar ahli neraka pun bukan aku ibadat. Kata apa? Aku nak bayang, nak ibadat kau, nak kira ni aku. Tak ada rasa suah hati tau. Mana kita tahu itu meramah itu. Maknanya. Lepas tu buat amal ibadat. Akhir-kali malaikat pun beritahu, dah sebenarnya kamu ni ahli syurga. Ya, aku tak kira lah syurga. Bukan aku nak syurga, bukan aku nak neraka. Aku nak jadi hamba Allah. Kepada Allah lah nak tak aku syurga ni aku. Ini orang yang sudah muqarrabin. Kita ni bukan orang muqarrabin. Orang apa nak rasa lah. Yang jauh dengan Allah. Jadi kadang-kadang dia suruh kita ingatkan perkara-perkara yang macam ini. Dikatakan orang itu kadang-kadang dia bersungguh kerana ingin melihat kepada syurga, melihat kepada nikmat syurga, melihat kepada mahligai yang ada dalam syurga dan bidadari.
Bidadari dan juga makanan-makanan dan minuman-minuman yang ada dalam surga. Makanan, Masya Allah, begitu lazat. Apa yang kita makan dalam dunia ada dekat negeri akhirat. Boleh jadi nasi dagang ada biasanya. Allah ada. Pasal fikir tu ada tu. Tapi Allah Ta'ala berilah makanan tu. Yang paling penting masuk surga lah. Maknanya kadang-kadang berangan, nanti masuk surga memang kita minta ayam korek lah. Ni bukan 3 rasa, 5 rasa ikan. Maknanya makan rasa. Asal fikir yang tu. Tapi nak beritahu Allah Ta'ala akan beri nikmat-nikmat yang ada di dalam surga tadi. Dari segi makanan, dari segi minuman. Minuman pun begitu. Allah Ta'ala beri. Siapa dalam surga boleh minum arak? Surga ada arak. Tapi arak yang dalam surga lah. Sebab mana? Ada tak benda-benda yang diharamkan dalam surga? Semuanya halal berlaku. Lalu dikatakan ada diberi makanan, minuman, persalinan. Persalinan ni lah pakaian-pakaian yang indah-indah. Pakaian-pakaian yang indah-indah. Dan gelangnya, dan ada gelang, ada barang-barang emas. Maknanya ada nak cari-cari barang emas, tak apalah, cari kat akhirat tak nak. Maknanya habis jual ada. Maknanya ada lebih pada tu lah. Beli yang kematian ada tak ke? Yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan bahagia-bahagia. Sebab tu orang yang paling lewat masuk dalam syurga, last sekali lah dia masuk dalam syurga. Bila ditunjukkan syurga, dia rasa ketua diri. Apa tunjuk orang lain, tunjuk saya, mana bahagian saya. Dan mengingat syurga ni bahagian siapa ni? Ini syurga bahagian Nabi-Nabi. Doa ni common sekali. Common sekali. Padahal hak paling tu dah, dia dah rasa apa kita hebat. Nikmat syurga ini tidak dapat digambarkan. Saya ada dengar cerita, tuan guru saya cerita, dia kata ada seorang itu Allah Ta'ala tunjukkan dia orang soleh, dia berhak, tiba-tiba dia terdengar satu bunyian dalam syurga. Dia terkejut, Allah tak puas. Tak puasnya bila dia balik, rupanya dia tua dah. Mana dah tua dah. Orang ingat dia mati. Rupanya dia terjangkau dah. Dia pergi tengok kampung dia pun dah berubah. Maknanya kampung dia pun dah berubah. Dulu rumah kayu lagi, rumah batu dah berubah. Dah berubah. Jadi bila dah berubah, dia pun tengok, jadi ada rumah dia tak berubah lagi. Dia pergi rumah dia kata pintu tengok penuh. Gitu je. Tengok macam bini dia tapi tu. Dia pun juga dah sudah. Jadi dia tanya, kamu ke ni? Kamu ke gini? Oh iya tu. Dia pun heran. Dia pun masuk. Dia tengok cerita, tua dah dia. Tua dah. Dia tengok ada budak lalu. Dia sanggup ni anak yang mau tinggal cek-cek tu. Besar. Rupa-rupanya dia dengar itu, rupanya dia tak sedar nikmat dia. Dah bertahun dia dengar. Dia tu. Sekali dengar gitu je. Rupanya dah bertahun dah. Dah lama dah. Ini saya dengar daripada tuan guru saya cerita. Dia kata, nikmat syurga ni tak terasa. Macam orang tengok lah kus-kus fatah di lembaga itu. Kadang-kadang bila tengok 3 jam, masa kejap aja. Tapi dah pada 3 jam. 3 jam dah. Itu nak beritahu nikmat di dalam syurga tadi. Lalu dikatakan gelangnya dan berbagai-bagai yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, macam-macam. Sebab tu kalau kita renung, kita fikir betul-betul, adakah kita ini dapat merasai nikmat Allah? Nikmat syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kita disuruh renung amal ibadat kita, disuruh kita muhasabah, berfikir-fikir. Maka agar mari semangat. Kalau rasa kita ni jauh, kita kuatkan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita ini jadi ahli ibadat, jadilah kita orang yang istiqamah dalam melakukan ibadat kepada Allah. Bagi ahlinya, bagi yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, bagi ahlinya ialah ahli syurga. Mudah atas mereka itu barang yang ditanggungnya daripada payah dalam mengerjakan ibadat. Oleh kerana inginkan syurga, maka kepayahan dalam melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala ini, maka dia akan tanggung. Barang yang luput akan mereka itu daripada nikmat dunia dan daripada lazat, dia boleh tanggung. Dia tak fikir manalah nikmat dunia yang lazat-lazat ni, kerana ingat kepada nikmat akhirat dan nikmat atau barang yang tercapai akan mereka itu daripada mudarat, dan dia sanggup menanggung kemudaratan kerana ingin mencapaikan nikmat syurga tadi, dan juga kepayahannya, dan juga kepayahan yang dia
hadapi, dia sanggup hadapi kepayahan. Kenapa? Kerana ingin mencapai nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.